Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Berita Dunia RTM. Pelan rampasan tanah oleh Israel di wilayah yang diduduki secara haram di tebing barat berisiko memberi ancaman luar jangka. Peringatan itu disuarakan Menteri Luar Jordan Ayman Safadi semasa lawatannya ke wilayah Palestin. Safadi mengadakan lawatan dengan menaiki helikopter ke Ramallah bagi perbincangan bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas. Semasa bercakap kepada pemberita selepas mesyuarat tersebut, Safadi menyifatkan isu rampasan tanah Palestin berisiko mengundang bahaya kepada proses damai. Ia akan membunuh terus penyelesaian dua negara dan asas kepada proses damai terbabit. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan beberapa ratus juta dos vaksin COVID-19 berupaya dihasilkan menjelang penghujung tahun ini. Pemberian vaksin itu akan disasar kepada mereka yang paling terdedah dengan bahaya virus. Agensi Kesihatan Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata ia sedang berusaha ke arah mencapai sasaran tersebut dengan jangkaan sebanyak 2 bilion dos lagi sebelum akhir tahun 2021. Ketua Pakar Sains WHO Sonia Swaminathan mendedahkan para penyelidik sedang mengkaji lebih 200 potensi vaksin di seluruh dunia termasuk 10 kajian terhadap manusia. Ribuan pekerja kesihatan Tunisia melancarkan mogok awam dan bantahan di ibu kota Tunis bagi menuntut pengurusan hospital awam yang lebih baik. Mereka juga menggesa satu undang-undang digubal bagi menyelaraskan status mereka selepas pandemik COVID-19. Para jururawat dan juruteknik hospital berhimpun di depan Kementerian Kesihatan sambil membawa sepanduk yang antara lain bertulis khidmat kesihatan awam adalah aset negara. Tunisia merekodkan 1,126 kes positif termasuk 50 kematian akibat wabak itu. Sementara itu, secara keseluruhannya, wabak COVID-19 telah membunuh sekurang-kurangnya 450,386 penduduk bumi. Kira-kira 8.41 juta kes telah dilaporkan di lebih 196 negara dan wilayah dengan bilangan kes sembuh bawah 3.9 juta orang. Amerika Syarikat melaporkan kes wabak paling banyak dengan lebih 118,000 kematian daripada lebih 2.17 juta kes. Kematian paling tinggi juga dicatatkan di Brazil dengan lebih 46,000 orang, diikuti Britain, Itali dan Perancis. Menteri Pendidikan Brazil Abraham Weintraub umum letak jawatan terpalit dalam beberapa siri kontroversi dan skandal. Pemimpin berusia 48 tahun itu membuat pengumuman tersebut dalam satu video ringkas di Twitter. Sejak dilantik ke jawatan Menteri Pendidikan pada April tahun lalu, Weintraub muncul sebagai salah seorang menteri paling kontroversi dalam Kabinet Presiden Jair Bolsonaro. Beliau menjadi perhatian susulan kenyataan tweet perkauman, tersilap menulis ayat dalam dokumen rasmi dan menyelar Hakim Mahkamah Agung sebagai penjenayah dan patut dihumban ke dalam penjara. Spanyol mengemukakan pakej bantuan bernilai lebih 4.2 bilion euro bagi sektor pelancongan penting. Bajet itu termasuk pembiayaan untuk kempen promosi negara berkenaan sebagai destinasi selamat untuk dikunjungi selepas bencana wabak COVID-19. Pelan itu dibentangkan menjelang rancangan pembukaan semula sempadan Spanyol untuk pengembara dari negara Kesatuan Eropah dan zon Schengen pada Ahad ini. Negara itu juga giat membuka semula negara itu secara beransur-ansur bagi pengembara dari negara bukan EU mulai bulan depan bergantung kepada perkembangan kesihatan awamnya. Sektor pelancongan Spanyol menyumbang 12% kepada kadar keluaran dalam negara kasar. Kerajaan Itali bersetuju untuk melonggarkan sekatan kuarantin kepada pasukan bola sepak membabitkan kes positif COVID-19 dalam ujian pengesanan. Kebenaran diberi ketika Serie A sedang giat melakukan persiapan untuk kembali beraksi pada hujung minggu ini. Presiden Persekutuan Bola Sepak Itali, Gabriele Gravina, menyambut baik keputusan tersebut dengan menyifatkan ia sebagai satu lagi langkah ke hadapan ke arah melengkapkan musim sukan itu. Musim Liga itu mungkin sukar ditamatkan
menguatkan jika kesemua pemain dan kaki tangan mana-mana pasukan wajib menjalani tempoh kuarantin 2 minggu akibat pengesanan kes positif dalam pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.